Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Uh, Cikgu nak tanya ni, kamu semua sihat kan? Okey. Okey, semua sihat. Okey, jadinya kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu nak tanya sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, kamu nampak kan slide yang cikgu tayangkan ni? Okey, kamu nampak? Okey. Jadinya cikgu akan baca tentang situasi gambar tersebut dan kamu akan bagi tahu cikgu apa berkenaan dengan apa. Okey. Okey, cikgu akan baca untuk monolog yang pertama di pelajaran yang pertama, iaitu dia kata nyatakan satu dinasti yang wujud ketika zaman Wang Hu. Aduh. Nyesal tak sadi malam tadi. Okey, itu untuk pelajaran yang pertama. Okey, untuk pelajaran yang kedua ni, okey, dia monolog. Okey, dia kata pinat. Maknanya bila pinat ni iaitu dia kata, oh, kacang ni. Okey, dalam dia jawab soalan tu dia kata senang. Okey. Kita tengok pelajar yang ketiga yang kat hadapan ni. Okey, dia kata nak pakai formula apa ni? Grimace ruler ke? Maknanya sampai dia nak jawab subjek sejarah pun sampai kena ada formula. Okey, kalau kita tengok dekat pelajar yang keempat ni, okey, dia kata habis SPM nak kahwin lah. Maknanya dia pemikiran dia lain sikit lah, dia jauh sikit. Okey, kalau untuk pelajar yang kelima ni, apa punya soalan ni? Susah banget. Maknanya dia jawab soalan tu, dia rasa susah. Okey, berdasarkan kepada kelima-lima monolog pelajar tersebut, apa yang kamu dapat faham tentang situasi mereka ni? Okey, maknanya dia tengah jawab peperiksaan. Okey. Bila ada peperiksaan, itu bermakna dia berkaitan dengan pendidikan. Okey. Jadinya untuk topik kita atau tajuk kita pada hari ini, dia berkaitan tentang pendidikan. Okey. Tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan tamadun Cina. Okey, sekarang ni apa objektif pembelajaran yang ingin cikgu untuk kamu capai adalah yang pertama, iaitu berkenaan dengan perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Okey, yang kedua adalah matlamat sistem pendidikan. Yang ketiga berkenaan tentang tahap sistem pendidikan. Maknanya ada 3 objektif yang perlu kamu capai pada hari ini. Yang pertama iaitu berkenaan dengan perkembangan pendidikan. Yang kedua berkenaan dengan matlamat sistem pendidikan. Yang ketiga berkenaan dengan tahap sistem pendidikan. Okey, kita akan pergi kepada objektif yang pertama. Okey, objektif yang pertama itu berkenaan dengan perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Okey, pendidikan di Cina telah bermula sejak zaman dinasti Shang dan berkembang ketika zaman dinasti Zhou. Maknanya pendidikan dekat China ni dia telah bermula sejak zaman dinasti Shang dan berkembang. Maknanya dia mencapai tahap tertinggi ketika di zaman dinasti Zhou. Okey, kamu ingat dia mula dekat zaman dinasti Shang dan dia berkembang dekat dinasti Zhou. Okey, pada masa itu terdapat ramai ahli falsafah seperti Confucius yang menjadi perhatian rakyat. Okey, maknanya ramai ahli falsafah ni iaitu orang yang berpendidikan. Okey, sepertinya iaitu yang bernama Confucius yang mendapat perhatian masyarakat. Okey. Confucius hidup dari tahun 551 sebelum Masihi hingga tahun 479 sebelum Masihi. Okey. Karya beliau yang paling terkenal ialah Lun Yu atau Analek. Okey, maknanya dia punya karya berkaitan dengan pendidikan ini, falsafah ini, iaitu bertajuk Lun Yu. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris bahasa Inggeris iaitu Analek. Okey. Ajaran Confucius terus kekal sehingga ke hari ini. Maknanya ajaran ini masih berada dan masih dikekalkan. Okey, dekat China. Okey. Kita tengok dekat perkembangan seterusnya.
pada zaman dinasti Qin, pendidikan menekankan aspek pemahaman perundangan yang diasaskan oleh Hang Feizi yang mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Okey, maknanya dekat zaman dinasti Qin ni, pendidikan ni dia penting sebagai untuk perundangan, maknanya sebagai undang-undang yang diasaskan oleh Hang Feizi. Ini adalah gambar ataupun ilustrasi Hang Feizi yang mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawalkan tingkah laku manusia. Maknanya setiap manusia tu dia ada dia kena perlu ikut undang-undang tersebut untuk supaya tak adalah yang melakukan satu perkara yang tidak perlu dilakukan lah. Maknanya setiap orang tu dia kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan untuk bagi keadilan semua. Okey. Sistem pendidikan juga menjadi lebih tersusun apabila Maharaja Shi Huangdi menyeragamkan sistem tulisan. Maknanya Maharaja Shi Huangdi ni, zaman Maharaja Shi Huangdi ni dia main peranan untuk menyeragamkan sistem tulisan. Maknanya kalau masa zaman Taman Cina ni mereka gunakan tulisan ideogram. Okey, ideogram. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok perkembangan seterusnya. Pada di zaman dinasti Han, sistem pendidikan diperkukuhkan melalui penubuhan sekolah tinggi di Chang'an. Maknanya wujudnya zaman dinasti Han ni telah membangunkan institut pendidikan ataupun sekolah tinggi yang terletak dekat di Chang'an. Okey. Penekanan yang diberikan kepada pembelajaran ajaran Confucianism yang diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan wilayah. Maknanya wujudnya perubahan sekolah juga dia telah berkembang kepada peringkat daerah dan wilayah. Maknanya dia lebih berkembang dengan pesat. Okey. Sistem pendidikan semakin bertambah baik dengan adanya teknologi pembuatan kertas daripada campuran kulit pokok, serpihan rami kain dan jaring oleh Cai Lun. Maknanya dekat dalam zaman Taman Cina ni, wujudnya pembuatan kertas. Pembuatan kertas ni supaya kita nak menulis lah kan kertas. Okey, itu penting. Okey, dengan adanya tokoh yang bernama Cai Lun ni, jadinya wujudnya kertas. Jadi bila ada kertas tu memudahkan sistem pendidikan. Jadi bila ada kertas tu mereka boleh mencatat ataupun boleh jawab peperiksaan lah kan melalui kertas tersebut. Okey. Kejayaan ini telah meningkatkan pendidikan di sekolah apabila kertas tersebut digunakan secara meluas. Maknanya telah meningkatkan lebih lagi tahap pendidikan tu dengan adanya kertas tersebut. Okey, maknanya kertas tu amat penting dalam sistem pendidikan dekat China dan telah digunakan secara meluas, itu ke peringkat daerah dan wilayah. Okey. Itu untuk objektif kita yang pertama yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan dekat tamadun Cina. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada objektif yang kedua, iaitu berkenaan dengan matlamat sistem pendidikan. Okey, apa matlamat dia? Kita tengok. Kepentingan pendidikan dalam tamadun Cina menyebabkan perkembangan yang pesat dalam sistem pendidikan negara. Okey, maknanya pendidikan ni, dengan kerajaan pendidikan ni telah membuatkan tamadun Cina berkembang dengan pesat, dengan maju dan dalam sistem pendidikan negara mereka. Okey, melalui pendidikan, negara boleh ditadbir dengan cekap dan berkesanan sebab pendidikan ni dia penting. Dengan adanya pendidikan ni, seorang pemimpin tu dia dapat bertindak atau melakukan satu perkara tu dengan lebih baik dan berkesan. Okey. Dari segi kedudukan sosial, seseorang yang terpelajar akan berada pada hierarki teratas. Maknanya dalam hierarki ni apa? Dia berkenaan dengan kedudukan seseorang tu. Okey, bila dia terdapat dalam masyarakat di China diikuti oleh golongan petani, artisan dan pedagang. Maknanya golongan yang terpelajar ni dia lebih dipandang tinggi dekat zaman tamadun Cina ni. Jadinya orang yang terpelajar ni ataupun yang berpendidikan ni, dia kedudukan dia lebih tinggi daripada golongan petani, artisan dan pedagang. Okey. Itu untuk matlamat sistem pendidikan. Okey, matlamat sistem pendidikan kat China ni dia
Dia ada 5 Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Maknanya matlamat dia yang pertama adalah untuk lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Pendidikan itu penting untuk lulus peperiksaan. Okey. Yang kedua adalah dengan mengekalkan ajaran Konfusianisme. Okey, maknanya dengan adanya sistem pendidikan ni, ajaran Konfusianisme ni dapat dikekalkan. Maknanya dapat dikekal sehingga ke hari ini. Okey. Yang ketiga adalah berkaitan dengan membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Maknanya dengan ada pendidikan ni, dia dapat bezalah golongan elit ni berkaitan dengan golongan yang falsafah tu, orang yang berpendidikan. Golongan rakyat tu macam tadilah, petani, pedagang dan artisan. Okey, yang keempat adalah matlamat dia adalah memilih pegawai kerajaan. Maknanya pegawai kerajaan ni adalah merupakan orang yang terpelajar. Maknanya kamu dengan sistem pendidikan ni dapat kita Taman Cina ni dia dapat melantik pegawai kerajaan. Okey, yang kelima adalah memupuk nilai moral dan etika. Maknanya dengan ada sistem pendidikan ni, seseorang itu lebih bermoral dan beretika. Maknanya dia mengamalkan nilai-nilai murni. Okey. Maknanya dia dapat melakukan dengan perkara yang baik. Okey. Dekat sini kita dapat lihat bahawa terdapat 5 matlamat sistem pendidikan dekat tamadun Cina. Yang pertama, mereka untuk lulus peperiksaan. Yang kedua, dapat mengekalkan ajaran Konfusius. Yang ketiga, dapat membezakan golongan elit, iaitu golongan terpelajar, dan golongan rakyat. Yang keempat adalah dengan memilih pegawai kerajaan. Yang kelima adalah memupuk nilai-nilai moral dan etika. Itu adalah 5 matlamat untuk sistem pendidikan dekat tamadun Cina. Okey, sekarang ni kita akan tengok untuk objektif kita yang kedua. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada objektif kita yang ketiga, iaitu berkenaan dengan tahap sistem pendidikan. Okey, kita tengok sistem pendidikan dalam tamadun Cina mempunyai 3 peringkat, iaitu pendidikan pada peringkat rendah, menengah dan tinggi. Maknanya dekat sistem pendidikan Cina ni dia terdapat 3 peringkat, iaitu yang pertama ada peringkat rendah, peringkat menengah dan peringkat ketiga ada peringkat tinggi. Macam kita dekat sekolah dekat Malaysia ni, okey, kalau peringkat rendah tu maknanya sekolah rendah, kalau peringkat menengah tu iaitu sekolah menengah, dan peringkat tinggi ni dia macam kita masuk universiti. Okey, dalam ketiga-tiga peringkat pendidikan ini, kemahiran kendiri, maknanya kemahiran sendiri, okey, yang ada pada diri sendiri diukur berdasarkan kemampuan menghafal, memahami, menulis dan menterjemah. Maknanya dalam pendidikan dekat China ni, kemahiran kendiri itu amat penting. Melalui kemahiran kendiri ni dapat diukur melalui tahap seseorang itu dalam menghafal, memahami, menulis dan menterjemah. Okey, itu tahap dia. Okey, dekat slide ni kamu boleh nampak ketiga-tiga tahap untuk tahap pendidikan untuk tamadun Cina. Okey, yang pertama kita akan tengok tahap pendidikan yang pertama. Okey, tahap pendidikan yang pertama iaitu pendidikan rendah. Okey, tumpuan kepada menghafal tulisan serta buku suci tanpa perlu memahami maknanya. Okey, dalam tahap pendidikan rendah ni, seseorang tu dia kena dia mesti menghafal tulisan serta buku suci tanpa memahami maknanya. Maknanya mereka hanya untuk menghafal. Maknanya menghafal isi-isi yang tertulis dekat dalam buku suci tu. Buku suci mereka yang berkaitan dengan Confucius tu. Okey, yang tahap pertama ni mereka hanya untuk menghafal. Okey, kalau kita tengok kepada tahap sistem yang kedua, itu pendidikan menengah. Okey, tumpuan kepada aspek menulis, karangan dan sahajak. Maknanya mereka sudah mula menulis dan bersahajak. Okey, kami kena ingat maknanya pada tahap menengah ni mereka menulis, karangan dan bersahajak. Okey, untuk tahap sistem pendidikan tinggi pula, mereka sudah mula menterjemah dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika, upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Maknanya pendidikan tinggi ni mereka dah mencapai tahap yang lebih tinggi lah. Maknanya mereka tu dah mula untuk menterjemah. Okey, untuk menterjemah ni maknanya mereka sudah
sangat-sangat memahamilah tentang berkaitan dengan buku suci tu. Buku suci tu dia berkaitan, yang pertama berkaitan dengan etika upacara, maknanya upacara yang dilakukan dekat tamadun Cina. Okay, yang kedua adalah adat istiadat mereka. Yang ketiga, tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Maknanya pada pendidikan tinggi ni, untuk yang orang golongan yang yang telah mencapai tahap sistem pendidikan golongan tinggi ni, mereka sudah mula mencapai tahapnya lebih tinggi. Okey, maknanya kamu boleh lihat ketiga-tiga tahap ni dia mempunyai tumpuan yang berbeza. Kalau untuk tahap rendah ni, mereka lebih kepada hanya untuk menghafal. Kalau untuk tahap mendengar ni, mereka hanya untuk menulis karangan dan sajak. Maknanya mereka hanya menulis. Okey, pada tahap yang ketiga, tahap yang tertinggi sekali, iaitu mereka sudah mula menterjemah berkaitan dengan buku suci yang buku suci berkaitan dengan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Okey, sebelum kita masuk ke bahagian aktiviti, cikgu dah terangkan. Okey, terangkan ketiga objektif yang perlu kamu memahami pada kelas hari ini. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan. Yang kedua berkaitan dengan matlamat sistem pendidikan. Yang ketiga berkaitan dengan tahap sistem pendidikan. Okey. Jadi ni kita akan untuk kita sebentar cikgu nak tanya, kamu ada soalan tak berkenaan dengan ketiga-tiga objektif yang telah diterangkan oleh cikgu? Okey, tak ada. Okey, tak apa. Okey, jadi kita akan masuk ke bahagian aktiviti. Okey, bahagian aktiviti kita ni, Okey, kamu boleh nampak Okey, ini adalah untuk bahagian aktiviti kita. Okey. Bahagian aktiviti kita, cikgu, okey, kamu boleh nampak dekat skrin cikgu ni. Okey, dia pertama adalah berkaitan dengan matlamat sistem pendidikan. Okey, kamu boleh nampak peta buih Okey, jadinya kamu kena rujuk buku teks kamu. Ia sejarah tingkatan 1, muka surat 148. Okey, kamu kena cari maklumat berkenaan matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Dan kamu perlu isi matlamat dia dekat kamu tulis. Nanti nanti cikgu akan tulis kat dalam slide ni. Okey, yang pertama matlamat sistem pendidikan, yang kedua iaitu berkenaan dengan tahap sistem pendidikan. Okey, jadinya kita akan cikgu sekarang sudah pukul 9.45. Jadinya pukul 9.55 sekejap. Pukul 10 9.55 pukul 10.05 kita bincangkan jawapan kita Okey, cikgu nak yang pertama kamu kena isi untuk matlamat sistem pendidikan. Yang kedua berkenaan dengan tahap sistem pendidikan. Okey, cikgu akan bagi kamu dalam masa 20 minit. 10.05 kita bincangkan jawapan kita
Okey. Okey, baiklah kelas. Jam telah menunjukkan pukul 10.05. Okey, dah mencapai peruntukan waktu yang telah cikgu peruntukkan lah. Telah capai. Okey, jadi kita akan bincang untuk aktiviti kita kali ini. Okey. Jadinya cikgu akan minta pelajar untuk memberikan jawapan lah kepada kita punya aktiviti ni. Okey, yang pertama berkenaan dengan sistem pendidikan di tamadun Cina. Okey. Okey, yang pertama. Okey, apa matlamat dia? Okey, lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Okey, yang pertama adalah lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Okey, itu adalah matlamat kita yang pertama. Okey, matlamat kita yang kedua. Okey, mengekalkan ajaran Confucius. Okey, mengekalkan ajaran Konfusianisme. Okey. Poin kita yang ketiga itu membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Okey, membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Okey. Itu yang keempat. Okey, memilih pegawai kerajaan. Okey, memilih pegawai kerajaan. Okey, yang kelima, matlamat yang terakhir ialah berkenaan dengan memupuk nilai dan etika. Memupuk nilai dan etika. Okey, maknanya untuk matlamat, untuk matlamat ni kita dah jawab. Okey. Kita tengok. Okey, yang pertama kamu bagi jawapan adalah lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Okey, betul. Okey, yang kedua adalah mengekalkan ajaran Konfusianisme. Okey, betul. Yang ketiga adalah membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Pun betul. Yang keempat adalah memilih pegawai kerajaan. Betul. Dan yang kelima adalah memupukkan nilai dan etika. Okey, betul juga. Okey, maknanya lima jawapan yang telah kamu berikan betul. Iaitu mengenai dengan matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya yang berkenaan dengan tahap sistem pendidikan. Okey, kita akan tengok. Okey, yang pertama tu pendidikan rendah. Tumpuan dia menghafal tulisan dan buku suci tanpa perlu memahami maknanya. Okey, seterusnya. Okey, meningkat pendidikan menengah. Tumpuan aspek menulis apa tu? Menulis karangan. Okey, karangan dan sajak. Okey, betul. Dan sajak. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendidikan tinggi. Okey, tumpuan dia menterjemah dan menginterpretasikan buku suci. Ya, betul. Buku suci dan serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Okey, ini adalah merupakan tentang tahap sistem pendidikan. Okey, apa yang cikgu tengok, kamu telah berjaya memberikan jawapan dengan yang betul. Maknanya kamu memahami topik ataupun objektif pembelajaran yang telah diajarkan pada hari ini. Okey, kita sudah selesai untuk latihan kita. Jadinya okey, kita sudah selesai bahagian aktiviti kita. Okey, sekarang kita pergi kepada slot yang terakhir, iaitu sebarang pertanyaan. Ada tak sebarang pertanyaan berkenaan dengan topik kita pada hari ini? Okey, tak ada. Okey, jadinya cikgu akan merumuskan secara ringkas berkenaan apa kita belajar pada ni. Okey, topik yang kita belajar pada hari ini berkenaan dengan tamadun Cina daripada aspek pendidikan. Okey, objektif yang ingin cikgu
pastikan kamu capai adalah yang pertama adalah berkenaan dengan perkembangan pendidikan di Tamadun Cina. Yang kedua berkenaan dengan matlamat Tamadun Cina. Yang ketiga berkenaan dengan tahap sistem pendidikan di Cina. Maknanya kalau perkembangan tu dia bermula daripada zaman dinasti Shang dan berkembang ataupun kemajuan pada zaman dinasti Zhou. Lepas tu kamu kena tahu tentang individu yang bernama Confucius tu. Okey, itu untuk perkembangan. Lepas tu dalam zaman dinasti Qin pula, iaitu Mahdi Syirwandi telah mengukuhkan sistem pendidikan dengan menyeragamkan sistem tulisan. Okay, lepas tu untuk perkembangan seterusnya dia berkaitan dengan Han Feizi, iaitu tentang sistem perundangan dalam pendidikan. Okay, lepas tu yang terakhir adalah kepada sumbangan Cai Lun dalam perbuatan kertas. Okay, kalau untuk objektif yang kedua itu berkaitan dengan matlamat. Okay, kita ada 5 matlamat. Yang pertama untuk matlamat sistem pendidikan ni, yang pertama adalah untuk dus peperiksaan. Yang kedua mengekalkan ajaran Confucius. Lepas tu ketiga adalah membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Lepas tu yang keempat adalah memilih pegawai kerajaan. Dan yang kelima adalah memupukkan nilai dan etika. Dan yang terakhir adalah mengenai tahap. Okey. Jadi tahap pendidikan yang pertama iaitu tahap rendah. Mereka lebih menghafal. Lepas tu tahap yang kedua itu tahap mendengar, mereka lebih menulis karangan dan sajak. Yang ketiga adalah tahap ketiga adalah tahap tingkat tinggi, itu berkenaan dengan mereka sudah melakukan penterjemahan dan mengekspresi berkenaan dengan buku suci. Okey, itu adalah secara ringkas apa yang kita pada hari ini. Okey, bagi untuk menutup kelas kita pada hari ini, okey, cikgu ucapkan sekian. Terima kasih kepada dengan sudi hadir ke kelas online. Okey, anda anak yang hebat. Okey, terima kasih cikgu ucapkan. Okey, nanti kita akan jumpa lagi pada kelas minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih.